Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Memang tidak dinafikan apabila sebut sahaja Pulau Besar Melaka, pasti ada yang membangkitkan perkara-perkara mitos dan mistik yang berlingkar sekitar pulau itu. Benar, Pulau Besar sebelum ini pernah digelar dengan bermacam-macam gelaran termasuk Pulau Keramat dan Pulau Syirik oleh sesetengah orang kerana aktiviti pemujaan dan khurafat yang dilakukan mereka yang terlalu taksub dengan sesuatu kepercayaan. Malah tidak dapat dinafikan gelaran itu masih lagi melekat dalam pemikiran sesetengah orang. Antara perkara yang menyebabkan kedatangan ramai pada suatu masa dahulu ialah kepercayaan kepada agamawan Sultan Al-Arifin Syekh Ismail yang disemadikan di pulau itu. Maka ramailah yang datang ke pulau itu untuk bernazar dengan berbagai-bagai niat, termasuk kononnya untuk melariskan perniagaan dan mendapatkan zuriat. Malah ada juga yang percaya dengan kewujudan makam 7 beradik di pulau berkenaan sehingga ada yang sanggup bertapa dan melakukan aktiviti pemujaan. Mereka yang datang melakukan aktiviti itu pula tidak kira bangsa dan agama, masing-masing dengan niat dan hasrat masing-masing juga. Namun dengan usaha dan kempen pencegahan aktiviti khurafat berterusan dilakukan kerajaan negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) dan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM), ia memastikan pulau itu dijaga dengan baik dan tidak disalahguna sesetengah pihak. Untuk ke pulau ini, orang ramai perlu menaiki bot yang mengambil masa kira-kira 10 minit. Pulau Besar mempunyai keluasan kira-kira 168 hektar, merupakan pulau yang terbesar sekali di negeri Melaka. Terletak kira-kira 15 km dari Bandar Melaka serta dihubungkan melalui pengangkutan air. Terdapat kemudahan feri disediakan di antara tanah besar iaitu di Jati Anjung Batu, Umbai, dan juga kemudahan bot yang boleh disewa di Jati Umbai, Melaka. Di pulau ini juga bersemadi beberapa wali Allah semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Antaranya ialah makam Al-Syahid Sultan Al-Arifin Syekh Ismail, makam Syekh Yusuf As-Siddiq, makam Syahid Ibrahim, makam Siti Sarah juga dikenali sebagai makam Syarifah Roziah serta makam 7 beradik. Terdapat juga beberapa makam yang lain, antaranya makam Nenek Kebayan, makam Tok Janggut, makam Seribu dan makam Nisan Batu. Di pulau ini juga terdapat kawasan-kawasan misteri yang masih belum terjawab rahsia di sebaliknya seperti Pokok Disula, Perigi Kaki Pulau, Istana dan Tasik Bunian, Batu Belah, Batu Tengkorak, Gua Yunus dan pelbagai tempat yang lain. Kesucian pulau ini harus dipertahankan oleh setiap insan. Keikhlasan dan kesungguhan kita untuk menyediakan prasarana di pulau untuk mendidik generasi akan datang supaya mereka dapat mengamalkan dan menegakkan syiar Islam harus mendapat sokongan dari setiap umat Islam. Pada awal pembukaannya, Pulau Besar didiami oleh orang Selat atau orang laut sebelum kedatangan para mesuara sekitar tahun 1400. Semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melaka, Pulau Besar telah berfungsi sebagai tempat persinggahan pedagang-pedagang untuk mendapatkan makanan, kayu api dan air bersih dan juga menunggu giliran untuk berlabuh di Pelabuhan Melaka. Pulau Besar juga dikenali dengan nama Pulau Air dan Wushu oleh pedagang Cina serta menjadi tumpuan kapal-kapal pedagang ini sebelum wujudnya Melaka sebagai pusat pemerintahan. Kapal-kapal dagang berhenti di sini untuk mendapatkan bekalan air dan kayu api sebelum meneruskan pelayaran ke destinasi yang ditujui. Menurut Mahwan, seorang pembantu laksamana Cheng Ho, pelaut-pelaut Cina akan melawat Wushu, berlabuh dan berehat serta mendapatkan bekalan. Masyarakat nelayan Selat yang menetap di muara Sungai Melaka membawa ikan kering dan lain-lain barang dagangan untuk ditukar dengan keperluan mereka. Pulau Besar juga menjadi pusat tumpuan di seluruh kepulauan Melayu kerana didiami oleh ramai ulama yang berperanan mengembangkan agama Islam suatu masa dahulu. Pulau Besar juga dicatatkan menjadi pusat melancarkan serangan bagi orang-orang Melayu yang berusaha merampas semula Melaka dari Portugis setelah kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka. Sejarah bermula penyebaran Islam bertapak di pulau ini dibawa oleh Sultan Al-Arifin Syekh Ismail bersama gurunya Syekh Yusuf Siddiq. Beliau mempunyai ilmu yang tinggi dalam Islam. Menurut riwayat, sewaktu beliau ke Madinah menziarah makam Nabi, beliau telah didatangi suatu suara yang menyuruh beliau mengembangkan ilmu Islam di Kepulauan Jawa. Sebagai seorang yang taat kepada agama, beliau menunaikannya dan beliau telah mengembara dan akhirnya tiba di Pulau Besar bersama-sama dengan 16 orang ahli dalam kumpulannya. Di antara orang yang penting dalam kumpulan itu ialah gurunya Syekh Yusuf Siddiq dan saudaranya As-Said Ibrahim. Sejarah perkembangan Islam di Kepulauan Jawa dan Tanah Melayu yang dibawa oleh Sultan Al-Arifin telah tercatat di dalam kitab yang ditulis oleh Tan Sri Lanang seperti Hikayat Tamindari, Hikayat Hang Tuah, Hikayat Malim Deman dan lain-lain lagi. Di Kepulauan Jawa pula, kisah-kisah Wali Songo yang terkenal itu sering diceritakan oleh orang-orang tua kita dan kini ada pula filem melakonkan watak-watak Wali Songo itu. Wali Songo datang ke Pulau Besar untuk
untuk belajar ilmu dengan Sultan Al-Arifin sehingga tamat dan menyebarkan agama Islam ke Kepulauan Jawa. Mereka memperolehi keramat ketika hidup mereka berkat ajaran yang dibawa oleh Sultan Al-Arifin. Sebenarnya, Pulau Besar adalah pusat penyebaran agama Islam pada zaman itu dan pusat pelbagai ilmu agama. Di sini, orang yang datang bagi mendapat keberkatan untuk dibawa pulang ke tanah air masing-masing. Sekarang, makam Sultanul Arifin terus dikunjungi orang ramai. Selain dari niat untuk menziarahi, mereka juga datang dengan pelbagai hajat. Melalui keberkatan Sultan Al-Arifin, mereka bertawasul untuk memakbulkan hajat dari Allah. Sultan Al-Arifin meninggal dunia pada 17 Rabiul Awal tahun 925 Hijrah pada usia 58 tahun dan dikebumikan di Pulau Besar, Melaka. Justeru kuburnya menjadi tumpuan ramai kerana sumbangannya dalam mengembangkan agama Islam di seluruh Kepulauan Melayu. Di sekeliling kawasan makam itu dapat dilihat papan kenyataan Maim yang memberi amaran kepada orang ramai agar tidak melakukan aktiviti khurafat di sekitar perkuburan itu. Selain kubur Sultan Al-Arifin, ada juga sebuah lagi kubur seorang agamawan, Sharifah Roziah, yang terletak di kawasan berhampiran. Apabila meninjau di kawasan ini, didapati tiada lagi aktiviti khurafat yang pernah menjadi bualan ramai seperti sebelum ini. Namun tidak dinafikan mungkin ada yang masih ada niat untuk bernazar, namun aktiviti yang dilakukan tidak secara terang-terangan dilakukan. Selain itu, lokasi yang dikatakan kononnya makam tujuh beradik dan menjadi antara tempat pemujaan mereka yang terlibat sebelum ini juga sudah dirobohkan sepenuhnya. Ia terletak tidak jauh dari kubur Sultan Al-Arifin. Sebelum ini, lokasi itu dijadikan sebagai wakaf pemujaan oleh sesetengah pihak yang taksub dengan sesuatu kepercayaan. Namun, ia kini kosong dan tiada lagi colok maupun barangan pemujaan dilihat di lokasi itu. Hanya dapat dilihat beberapa orang yang masih berlegar di kawasan itu seakan-akan mencari sesuatu. Berbalik kepada aktiviti riadah di pulau ini, ramai pengunjung memilih untuk berkemah bersama keluarga dan rakan di sepanjang pantai. Lokasinya memang betul-betul berhadapan dengan kawasan perkuburan. Aktiviti berkemah ini semakin rancak di pulau-pulau terutama selepas berakhirnya tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP COVID-19. Jika tidak mahu berkemah, pengunjung juga boleh memilih untuk bermalam di beberapa chalet yang disediakan. Aktiviti lain yang boleh dilakukan termasuk memancing, barbecue dan berkelah bersama keluarga. Sekian.